Terletak terpencil di Laut Sulu, negeri Sabah, wujudnya sebuah perkampungan atas air. Kampung Pulau Kuniagan merupakan sebuah kampung yang terletak di daerah Peluran Sabah. Jarak daripada pekan terdekat ke kampung ini sejauh 45 km melalui jalan laut. Pengangkutan utama ke kampung ini adalah dengan menggunakan bot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya asal-usul kampung ini bermula pada zaman dahulu. Kampung ini memang tidak ada seorang pun penghuni yang duduk di kampung ini. Pada masa itu, masyarakat kampung ini seringkali berulang-alik sana kemari terjumpa sebiji buah kelapa. Lalu diambil dan ditanam di kampung ini. Barulah ada pengenalan bahawasanya kalau setiap pertanyaan kemana kau, dia bilang Kaniuk. Kelapa itu dinamakan Niuk. Jadi kakalah panggilan orang pada masa itu bahwa kampung ini dinamakan Kampung Kaniuk. Sehinggalah mereka ini dapat mendirikan rumah sebiji-sebiji daripada awal sehinggalah berkembang. Menurut persapa orang kampung ini dengan lambaian pokok daun kelapa itu seringkalilah mereka bersamaan duduk di kampung ini. Selepas daripada itu, kampung ini menjadi satu persinggahan ramai. Termasuklah pada zaman dahulu Datuk Paduka Pahlawan Mat Saleh. Jadi kata sepakat daripada masyarakat pada zaman itu mengambil kira seringkali menjadi persinggahan, dinamakanlah kampung ini Kampung Kuniagan. Kampung Kuniagan merupakan sebuah penempatan yang terletak di atas sebuah pulau yang terletak dalam daerah Beluran. Kampung ini menempatkan 166 buah rumah yang dibina di atas kawasan seluas 18 km persegi dengan jumlah penduduk yang menetap di kampung ini seramai 1.107 orang. Majoriti penduduk yang menetap di kampung ini adalah berbangsa Bajau dan pekerjaan utama masyarakat di sini adalah nelayan. Terdapat beberapa kemudahan prasarana yang terdapat di kampung ini. Antaranya ialah stesen jana kuasa yang memberikan bekalan tenaga elektrik kepada masyarakat kampung. Stesen ini diurus takbirkan oleh Sabah Electricity Sdn Bhd. Masyarakat di kampung ini bergantung dengan bekalan air perigi dan tadahan air hujan bagi mendapatkan sumber air bersih. Terdapat kemudahan riadah yang disediakan bagi kegunaan penduduk seperti padang bola, gelanggang futsal, dewan mini, gelanggang sepak takraw dan gelanggang bola tampar. Kewujudan kemudahan-kemudahan tersebut menggambarkan budaya aktif bersukan dalam kalangan masyarakat kampung. Ini seterusnya memupuk semangat perpaduan dan kekitaan dalam kalangan masyarakat setempat. Kampung ini mempunyai kemudahan pendidikan dan latihan, antaranya Sekolah Kebangsaan Kuniagan, Sekolah Agama Rakyat, Tabika Kemas, Sekolah Kafa, dan kelas buta huruf. Sekolah Kebangsaan Kuniagan merupakan pusat utama pendidikan di kampung ini. Sekolah ini menempatkan 125 orang murid dengan status sekolah kurang murid. Terdapat 12 orang guru yang berkhidmat di sekolah ini. Sekolah ini dilengkapi dengan prasarana lengkap dan selesa bagi kegunaan warga sekolah. Jadi selain daripada bangunan-bangunan untuk sekolah pendidikan akademik, kita telah mewujudkan juga di kampung ini sekolah agama rakyat dengan kos nilai hampir 1.5 juta. Atas usaha kita pada masa itu sehinggalah pada hari ini anak-anak sekolah, murid-murid yang di sini pun dalam kepahaman soal agama itu memang agak iskolilah, sudah mempunyai kemampuan.
selain daripada itu juga kita ada kelas sapa di kampung ini, dan kita juga ada kelas buta huruf. Di sinilah keadaan yang sampai sekarang ini kita berurusan untuk sampai pada bila-bila masa. Di kampung ini terdapat sebuah masjid yang telah dibina bagi menampung keperluan masyarakatnya yang majoritinya beragama Islam. Di kampung ini juga disediakan dengan kemudahan-kemudahan keselamatan seperti pondok polis, bomba sukarela, dan kem tentera. Kemudahan ini diwujudkan bagi memastikan keselamatan masyarakat kampung. Kampung ini juga disediakan dengan sebuah klinik kesehatan kampung. Klinik ini menyediakan perkhidmatan kesehatan dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat kampung. Kemudahan-kemudahan yang terdapat di kampung ini merangkumi jabatan-jabatan yang beroperasi di kampung ini seperti Jabatan Pendidikan, Jabatan Kesehatan, Jahins, Jakim, Polis, Tentera, dan Bomba Sukarela. Dalam bidang ekonomi, alhamdulillah kami masyarakat di kampung ini memang sedia mencari ikhtiar bagaimana untuk mempertingkatkannya. Kalau pada dahulunya memang rata-rata di kampung ini hanya menjalankan perusahaan sebagai seorang nelayan sepenuh masa. Jadi lama-kelamaan masyarakat nelayan di kampung ini terpikir untuk memikirkan sejauh mana yang boleh mendatangkan hasil. Ada di antaranya mereka yang di sini boleh membuat perniagaan kedai runcit, dan ada lagi di antaranya menjadi pengusaha-pengusaha sangkar, pengusaha menangkap udang dan ikan, membeli udang dan ikan sehingga dibawa ke pasaran. Dan yang satu hal lagi, kita di sini juga telah mencoba memelihara burung walet. Ada di antaranya terdapat ramai juga masyarakat di sini menjalankan perusahaan. Satu daripadanya pengusahaan pembinaan bot-bot kecil, bot besar, dan ada lagi di antaranya itu masyarakat di sini kelompok ini karena kita hasil di sini ada hasil perikanan itu bolehlah dipasarkan di mana-mana. Jadi itu yang sering kalilah yang kami sudah di sini pun boleh dianggap pada dahulunya dalam tahap kemiskinan, tapi sekarang sudah terlepas daripada kemiskinan. Dan selain daripada itu dalam bidang keraptanan, ini tudung saji, buat tikar, buat bakul, memang sudah sedia ada di kampung ini sehingga boleh mendatangkan hasil yang lumayan. Masyarakat di kampung ini bergantung dengan kemudahan jalur lebar, yaitu kemudahan rangkaian kampung tanpa wayar satu Malaysia bagi tujuan komunikasi. Selain itu, alat pembesar suara masjid juga memainkan peranan penting bagi menyampaikan maklumat kepada masyarakat kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersyukur kehadirat Allah SWT kerana para belia saya di kampung ini semuanya bersatu hati dan juga dalam bidang perpaduan mereka juga menonjol di mana-mana saja. Selain daripada itu, belia saya juga pernah menjuarai pertandingan nasyid peringkat daerah Beluran sehingga mewakili peringkat daerah ke peringkat bahagian dan seterusnya mewakili ke peringkat negeri. Para belia saya juga pernah menjuarai 3 tahun berturut-turut yaitu pertandingan bahagian bomba sukarela. Kerana belia-belia saya juga berhikmat dalam bomba sukarela di peringkat negeri ini. Itu dikendalikan oleh kekanda saya Haji Lokman Datu Haji Madlis. Saya juga banyak membuat perancangan untuk para belia saya seperti untuk meningkatkan ekonomi mereka, memberi kursus kepada mereka, mengambil antara jabatan-jabatan untuk memberi pendedahan seperti jabatan perikanan, melatih mereka dalam bidang perikanan. Dan selain daripada itu, aktiviti-aktiviti tahunan yang kami adakan memang aktiviti wajib seperti sukan tahunan untuk mereka merapatkan silaturahim antara satu sama yang lain. Ini juga di atas bantuan daripada pihak kerajaan seperti mana geran tahunan yang kami pohon, alhamdulillah semuanya tercapai, ada diberi peruntukan untuk aktiviti-aktiviti
pasukan tahunan di kampung ini. Selain daripada itu, para belia saya juga berkecimpung dalam bidang perniagaan seperti menceburkan diri dalam bidang kontraktor, berniaga kecil-kecilan, walaupun orang bilang menjadi kontraktor biasa-biasa, tapi saya lihat pada masa ini para belia saya juga sudah nampak maju dalam usaha mereka. Dalam sepanjang khidmatan saya di kampung ini, alhamdulillah banyak pencapaian yang diperolehi. Salah satu di antaranya saya diberi beberapa anugerah sehingga mendapat gelaran PJDK, Panglima Gemilang Jaya Kinabalu, yang membawa gelaran Datuk. Dan ada lagi tingkat-tingkat yang lain seperti BK, BSK, EDK, ESDK. Dan sehingga saya mendapat satu pencapaian anugerah daripada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Patan Agong, mendapat diberi tingkat pangkuan negara. Begitu juga terdapat dalam sekolah akademik, kami amat merasa bangga sehingga sekolah SK Kaniogan dapat diberi anugerah sebagai satu juara dalam pertandingan Pusat Sumbar. Itu menjadi juga sekali punya satu kebanggaan lah. Kejayaan dan kejayaan yang diperoleh. Kejayaan yang paling juga kami hargai sekarang ini, kami telah diberi anugerah sebagai juara desa perdana di peringkat daerah, sehingga boleh mewakili ke peringkat negeri. Mudah-mudahan dalam penyertaan kami di peringkat negeri ini akan juga dapat kami capai kejayaannya, walaupun tidak dengan sepenuhnya, dapat nombor 3 pun cukuplah. InsyaAllah, itu juga yang menjadi harapan.